Yang menyambut memang kemudian para sahabat memulakan, tetapi yang menjadikannya itu sebagai hari keputeraan seluruh putera yang cukup hebat, yang membakar semangat, yang menanam roh jihad, itu yang dibacakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Itu di zaman Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi itu zaman sekarang sekarang dia asal dari daerah Kirkuk, maknanya orang Kurdi. Dia bukan orang Arab ini, Kurdi ini di Kurdistan, dia dibayar bahasa buku Arab, bukan Arab tulis. Tapi hebatnya Salahuddin, dia ada kebiasaan Anda. Dia seorang pemimpin Kurdi, boleh tawar, menarik minat dan dukungan orang Arab yang lain. Dia pertahankan pertamanya tradisi ilmu dalam Islam, karena dia kata nak bawa perubahan, nak kuatkan tentera, nak pertahankan wilayah Islam, tidak mungkin selain daripada kekuatan akidah dan ruh perjuangan dan juga dengan ilmu. Maka sebab itulah di zaman dia menjadi sultan, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi itu disemarakkan majlis ilmu. Dia di antara yang mempopularkan apa yang disebut oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ilmu itu orang tanya Sayyidina Ali, kenapa kamu ni susah payah sangat belajar menelaah tak habis-habis, padahal kamu ni memang salah seorang yang cukup pintar. Dia jawab, ilmu bagi aku lazzatul ma'rifah, yang cukup lazat dan ma'rifah adalah berikan ilmu dan kebiasaan. Jadi yang disebut oleh Sayyidina Ali lazzatul ma'rifah. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi itu dia nak melazatkan masyarakat Iraq itu bukan dengan beri, tapi dengan tradisi ilmu. Beri boleh tapi maknanya tradisi ilmu. Maknanya kalau tradisi ilmu itu jelas, dia diterima semua. Mengapa kekuatan umat itu terbina dengan akidah dan dengan kekuatan ilmu. Dialah orang yang kemudian mengumpulkan seluruh masyarakat Iraq pasukan Islam dan menghidupkan hari keputeraan itu oleh Muhammad SAW sebagai hari meniupkan obor perjuangan, ruh perjuangan jihad Islam. Sebab apa? Sebab pada masa itu dalam sejarah Eropah, kalau kita lihat daripada dulu, Eropah ini berpecah. Kekuatan Inggris, kekuatan Perancis, kekuatan Jerman, dan kekuatan Pope yang di Rom, atau di mana sebelum itu Konstantinopel, yang sekarang Istanbul. Sebab itu kadang-kadang orang Eropah ni, saya jumpa Tayyip Erdogan, dia lawak lah. Tayyip Erdogan Perdana Menteri Turki. Masalah apa yang dia di Eropah, Istanbul di Eropah. Jadi kenapa orang Eropah tak boleh terima Istanbul sebahagian daripada dia? Padahal di Eropah, dalam persatuan Eropah. Sebab Islam, tapi bukan sebab Islam, sebab dia tak boleh maafkan kota Istanbul itu, Konstantinopel itu dulu adalah kota Greek Roman Church, mana gereja tua. Itu mana kuasa gereja. Tapi perang, tawan sana tawan sini, tapi takkan sampai beratus tahun tak boleh terima dan maafkan itu kekuatan. Sebab itu bila Turki itu bangkit, rumah lah kita saya lari ke kedutaan Turki, dia sebab tahan bukan, tapi sejarah dia sendiri kan. Tapi Sultan Salahuddin Al-Ayyubi ini, dia tahu Eropah yang berpecah-pecah pertama kali dalam sejarah bersatu masa nak lawan Sultan Salahuddin. Masa itu mereka angkat Raja Inggris, nama dia King Richard the Lion Hearted. King Richard, Raja Richard, Maharaja Richard berhati singa. Lion Heart maknanya dia memang orang yang hebat, berjuang, berani. Dia mengepalai kekuatan Eropah Kristen bersatu pertama kali dalam sejarah
nak lawan gerakan dan tentera Islam dalam usaha merebut Baitul Maqdis, di mana Masjid Al-Aqsa masa itu ditawan oleh gereja Kristen. Sekarang ditawan oleh Israel. Tapi tengok kesannya sekarang. Ada tak semangat imam lonjak dari Turki ke Iraq, dari Arab Saudi, Malaysia, Indonesia yang membawa semangat pertahankan hak bumi yang dijajah. Masa itu siapa yang mengepalai? Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Rakyat kasih kerana dia menjadi kepala negara yang prihatin, tidak bohong, tidak zalim, tidak rampai kekayaan raya, dan menjadikan seorang pemimpin Sultan Salahuddin yang prihatin dan faham dan simpati dengan rakyat. Sebab itu bila dikerahkan, dan inilah dia sambut Hari Keputeraan Nabi Muhammad sebagai kesempatan untuk menunjukkan semangat itu. Dalam sejarah, saya ceritakan dari sejarah dari segi apa makna. Akhirnya dia dapat melawan. Tetapi pertarungan itu lama, bertahun-tahun lawan. Dalam keadaan masa lawan itu, Maharaja Richard jatuh sakit, gering, Raja gering. Bila gering, doktor-doktor masih semua dari Islam. Sebab masa itu tradisi ilmu Islam termasuk perubatan kita nombor satu. Sekarang ini pakar bidang mana pun itu nombor 18 kan? Mana ke bawah. Tapi saya ceritakan masa itu Sultan Salahuddin, kepakaran doktor yang keliling dia baik. Bila Richard tu sakit, nak tengok hebatnya watak Muslim Sultan Salahuddin. Dia bagi mesej sakit apa? Dia malah sakit apa? Yang mana? Kompleks, rumit, kronik. Sultan Salahuddin dia adalah seorang penasihat perubatan yang doktor pakar. Dia kata kalau King Richard sudi, dia boleh hantar doktor berubat. Ini tengah musuh, tengah perang. Dia kata kitab ada etika, ada peraturannya. Maknanya bila musuh sakit, boleh ubat. Baik, kita lawan. Okey. Jadi bila masa saya di hospital telah tinggal tak bagi, saya bawa cerita. Saya tulis surat kepada Menteri Kesihatan. Dia kata, kamu tahu taklah secara Islam, musuh dia sakit, dia boleh hantar doktor. Ni aku sakit, aku dapat hantar doktor, aku tak bagi, aku benda. Siapa dia menteri masa tu? Cuaca ni. Sekarang ni dia masuk kat dia lah, tak apa. Tapi nak cerita, tapi dia cerita, dia kata dia tak payah buat. Kerana bos nombor satu dia kata tak boleh. Tapi yang lain saya cerita tengok macam mana sejarah Islam hebatnya. Dan memang King Richard menerima doktor ini dan berubat baik pula. Maka masa itu ada pengaruh. Dalam perang itu, orang Kristen Eropah masa itu kata, yang kita lawan ini sebenarnya bukan calang-calang. Orang-orang ini menguasai ilmu perubatan yang mengalahkan kita. Dari segi moral dan menang. Dan lepas itu lawan, alhamdulillah Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Bila nak cerita sedikit, kaitannya apa? Kaitan dengan perjuangan, dengan menghidupkan sejarah sambutan Hari Keputeraan Nabi Muhammad SAW. Selawatnya dan sebagainya itu masa Sultan Salahuddin yang menjadi tradisi. Kita kadang-kadang buat berjanji. Berjanji ni kan ada berjanji, marhaban berjanji. Dia sebenarnya berjanji. Ini syekh ni, dia daripada kampung nama Barzanjah di Arab. Sahabat saya seorang Dr. Jamal Barzanji itu, dia keturunan daripada syekh tu. Jadi bila dia mari, dia dengar orang berjanji, dia dah tinggal, dia menangis. Dia kata pasal daripada kitab nenek moyang dia, syekh berjanji. Kita orang Melayu dia taat, tapi tak berjanji ya. Berjanji itu alhamdulillah satu yang baik, tetapi roh perjuangan di dalam. Berjanji kita nak,
Tapi kalau roh perjuangan, kita kalah. Kalah apa? Kalah negeri. Bagi contoh. Sebab itu roh itu penting. Saya bacakan. Dan ini dalam mana-mana, dalam basic. Saya masih ingat dalam Abi dulu. Nakib saya ni Ustaz Syekh Fadil Nur. Nakib dalam Usrah. Kita kena hafal ayat-ayat asas dalam dakwah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'azatil hasanah wajadilhum billati ya ahsan. Itu basic dakwah dengan hikmah. Kemudian kenapa? Karena kalau kita nak seru, kita tahu dakwah ada usul dakwah, ada fiqh dakwah. Dia bukan peterai dakwah gitu ya. Dia kena. Tetapi yang penting dalam dakwah juga itu penghayatan. Karena ayat basic kedua dalam fiqh dakwah itu, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Maknanya menyeru itu satu bab. Tetapi makna seruan beda dengan kita seru dalam ideologi, dalam parti, kadang-kadang orang lupa bahawa seruan itu hanya bermakna kalau diikuti dengan wa amila sholihan. Itu konteks kita dalam iman Islam. Maknanya kalau orang berisuh, mari kita berjuang menentang dan membantas rasuah. Kita tahu semua ada sapu syarikat, AES, letri, projek, lembu pun kita buat. Sebab itu seru menentang rasuah itu ukurannya dalam dakwah, bukan seru. Wa amila sholihan. Ayat yang berikut dalam prinsip saya ingat, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walirrasul idza da'akum lima yuhyikum. Minta maaf Ustaz Rahim, saya belum ini. Saya ngaji soal putih, boleh sama. Boleh baca tak boleh betul. Tapi makna ya seruan kepada orang beriman. Da'a menyeru itu permintaan, turuhan. Tetapi idza da'akum dia tak nafsah. Mari kita hidup dengan sederhana wasatiyah. Tapi tengok mahligainya, berliannya, cincin permatanya, umpamanya. Jadi sebab itu ukurannya idza da'akum lima yuhyikum, menyampaikan dan penghayatan. Orang ukurnya sebab itu tadi Sultan Salahuddin Al-Ayyubi boleh membina kekuatan umat bukan saja dengan seruan, karena penghayatan. Ini yang menyebabkan dia terangkat dan mampu mengangkat martabat, harakat, darajat umat sampai membina taman dunia besar. Tapi kalau tidak seruan, sampai tak pada semua masuk. Sebab itu da'a idza da'akum lima yuhyikum, penghayatan. Lalu kita ini sebab itu dalam majlis sambutan hari kebetulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya makan, saya menulis, saya selawat, tak cukup. Dia mesti dengan pahaman dan tekad untuk menghayati. Saya sebut dari bawahnya kesederhanaan wasatiyah, sama ada prinsip. Wasatiyah itu kalau dalam kitab Syekh Qardawi, Usul Qardawi, dia ada buku wasatiyah Islam. Dia tulis 20 tahun. Tapi setengah orang kata selanggar, wasatiyah ni baru buat keluar Indonesia. Ustaz dia, kalau dia ustaz tu sokong betul. Bagus kita bahawa dalam kita ini menyebarkan wasatiyah yang berasal dari Quran. Dari Quran diterangkan ulama-ulama dulu. Itu ikhlaslah sikit. Inilah pandangan pertama kali dalam sejarah. So, Profesor Kangkung tu terangkan. Jadi penyampaian itu pun tidak benar. Tidak benar, tak ada besar. Okey, cadangan Anwar dalam hal itu ini. Tapi
bukan semestinya asal kita tu mungkin daripada pandangan lain. Saya sebut tadi Syekh Qaradawi kata begitu. Syekh Qaradawi itu asal pejabat dia di Doha itu dipanggil Muassasah Wasatiyah. 20 tahun ada asas. Jadi baik. Tapi wasatiyah di Islam ni apa dia? Dia yang disebut wasatiyah dalam Islam ni. Dia asasnya Al-Quran. Tak salah kita cakap pasal wasatiyah. Karena sumbernya Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Ya, umat yang seimbang itu, ini kalau dikupas umat seimbang panjang oleh Syekh Qaradawi. Iman dan ilmu, akal dan kalbu seimbang, duniawi wa ukhrawi, spiritual, kerohanian dan material, kebendaan, man and nature, maknanya manusia dan persekitaran, alam sekitar. Itu semua dia kata ada keseimbangan, equilibrium. Itu wasatiyah. Tetapi asasnya akidah dan akhlaknya dalam wasatiyah itu dia tak nak umpamanya wasatiyah sederhana, baik sikit jahat sikit. Dia tak betul. Jadi bukan seimbang, ini bukan seimbang di antara baik dan jahat. Bukan seimbang di antara ma'ruf dan munkar. Seimbang ini di antara dunia bila tuntutan hidup kita. Seimbang bagi tanggungjawab diri, tanggungjawab keluarga, tanggungjawab masyarakat, tanggungjawab kemanusiaan. Itu keseimbangan. Bukan seimbang di antara hak dengan batil, tidak seimbang. Jadi ini yang dijelaskan dalam ummatan wasatah. Karena Allah menjanjikan umat ini umat yang wasat, umat yang sederhana dan seimbang. Dan umat yang wasat itu dengan syarat dilaksanakan tuntutan Allah, pertahankan keamanan, buat kebajikan dan tegakkan keadilan. Jangan rampah kata Allah, jangan teruskan dengan fitnah, jangan buat kezaliman, jangan bila ada kuasa itu memunggah kekayaan untuk diri dan keluarga dan kroni. Jangan rosakkan sekitaran sesuka hati dengan jahanam ke alam sekitar. Jangan bongkak bila ada kuasa dengan yang disebut takabur dan takbiri. Kalau ini, maka kamu itu umat wasat. Dan umat wasat itu litakunu syuhada 'ala nas. Maknanya manusia, bukan orang Islam. Syuhada 'ala nas ini manusia kesaksi. Bagus pemerintahan. Contoh umat Islam ini baik sekali. Kita contoh Rasul. Bukan sama naik, tapi kita lebih zaliman. Tak sama naik, kita juga dadak di kalangan anak muda. Jadi wasatiyah itu tidak tercapai. Bila wasatiyah itu tidak tercapai, dia tak jadi syuhada anas. Syuhada anas ini manusia lain atas manusia lain. Islam bukan Islam. Tengok ini pimpinan ini sebagai contoh mereka. Itu maksud. Dan kalau ini bisa jadikan, sebab itu dalam keluarga tidak ada tanggung jawab, dalam masyarakat, dalam negara pun begitu. Dia angkat orang yang boleh dijadikan teladan. Saya semalam di convention berkaitan ayat cerita. Bagi saya apa yang saya lihat masalah kalau kenegaraan, bahasa kenegaraan itu tonjol tokoh atau pemimpin yang bersih dan tak rasuah. Yang itu paling susah. Yang pandai banyak. Kalau itu tak pandai, boleh cari pakar ekonomi, pakar apa-apa semua ada, boleh bayar. Tapi nak cari orang yang ikhlas, yang tak pamak haloma, yang tak nafsu serakah, yang tahu takutnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu bisa. Jadi saya sebut sebenarnya di Malaysia, Indonesia, Thailand, India, China. Kalau tengok contoh, saya bangga dengan tubuh Umi Abdul Aziz. Kerana saya tengok
Saya campur di Amerika, Arab, India, China. Saya nak cari seorang tokoh yang boleh bertahan, pegang kuasa. Kuasa itu dia boleh memukau. Itu tempat tarikan harta dan segala keindahan kelazatan dunia. Dan dia boleh bertahan. Nak bagi wang ke, nak bagi apa dia? Kebetulan dia bagi apa yang saya setuju. Dia bagi kuat dia, saya pinjam. Masuk dengan masjid sekarang, tak pakai. Takut kita kenal ni, guru ni aslinya Anwar pakai dia. Dia tinggal lah tu. Nanti dia prihatin, tengok saya setuju. Kita boleh sikit. Jadi jalan di rumah saya sejuk sangat. Dia bagi pinjam baju. Bukanlah sebab dia bagi pinjam baju tu saya puji dia. Tapi saya maksudnya akhlak yang sebut tadi. Ini yang korang betul. Yang korang sistem ekonomi kita boleh belajar. Tetapi kalau pribadi itu cakap umpamanya jaga harta amanah, itu boleh kita ambil. Yang ini kelemahan paling besar dalam dunia ini, masalah dalam ekonomi, dalam politik, dalam sosial, dalam bank. Ini dia, orang tak boleh pegang. Jangankan dalam institusi lain, kadang institusi zakat pun lah hilang ini. Saya tahu pasal kes zakat. Menteri Agama duit zakat dengan asnaf ke sebelah. Saya kata saya belajar tak pernah dengar asnaf ke sebelah. Asnaf ke sebelah ni bayar lawyer dalam kes. Jadi satu beza di antara pengucapan dan pelaksanaan. Sebab itu dalam Quran, umat mubasak yang seimbang, syuhada ala nas, manusia tengok sebagai saksi, menyaksikan berbukti, dan akhirnya wa yakunar rasulu alaikum syahida. Itu paling puncak kerana Rasulullah SAW akan tampil sebagai saksi umatnya wasat. Jadi slogan itu indah, melunakkan, tetapi ujian ialah kepada upaya kita dalam sistem hidup masyarakat kita. Inilah yang sangat besar. Tetapi kalau saya kait kembali dengan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, berhasilnya Sultan Salahuddin itu dia kerana sebelum ada Islam, sebelum ada perubahan itu, dia letak asas kefahaman akidah dan akhlak dan ilmu yang cukup kuat. Orang tak keliru gitu. Kalau tidak, sekarang dia nak upah bab Allah itu Tuhan. Solat tak buat lagi. Dia boleh hukum orang tu tak faham Islam, atau dunia sekarang tak faham agama. Orang yang Fatihah baca tak tu. Sebab itu saya katakan tradisi pengajian. Sekarang ini dia bukan ikut siapa yang ada kuasa, siapa yang ada wang yang menentukan. Dalam tradisi Islam masih pertahankan tradisi ini yang benar. Kita nilai orang itu bukan pada harta. Kita sekarang ni dah buat apa? Saya kata sambut hari keputeraan Nabi Muhammad SAW. Hebat Rasul, uswatun hasanah. Contohnya kerana keturunan, bukan betul keturunan anak Quraisy, tapi tidak pernah disebut kita sanjung Nabi itu kerana keturunan. Sanjung Nabi itu kerana pangkat dan darjatnya, kerana habuan dan hadiah dan sedekahnya. Sanjung Nabi itu wa innaka la'ala khuluqin azim. Semua kita mengatakan, yaitu hebatnya kekuatan Rasul itu pada pribadi, pada akhlak. Dalam istilah sekarang kita sebut integrity, pada kewibawaannya, etika, akhlak, moral. Bila bicara benar, bila diberi amanah, tidak khianati amanah, tidak ada jabatan, tidak merompak harta rakyat. Semua yang dirangkul menjadi pribadi unggul. Dan dalam keadaan susah, senang, kekuatan keyakinan tidak berganda. Ada ketika umpamanya dalam sejarah perjuangan Rasulullah SAW, dan itu adalah harapan melawan
Ars, mana seorang miskin kredit melanggar seluruh sistem yang kuat, baik keyakinan agama mereka, budaya mereka, sistem ekonomi mereka, sistem kemasyarakatan mereka, semuanya itu dilanggar. Itu yang dibawa. Kalau kita, kalau tidak sampai begitu sekali, tetapi itu dia yang menyebabkan kita bicara soal sejarah perjuangan Rasulullah SAW. Ya. Satu perubahan yang menyeluruh. Jadi sebab itu kalau orang tanya saya, kalau kita doa, kita terus doa dan menajat Allah Ta'ala berkati usaha kita, awak perubahan dalam negara kita mesti berubah. Undang-undang mesti berubah. Budaya mesti berubah. Sistem memuliakan orang berubah. Kita muliakan kerana pangkatnya, kerana wangnya, dan memuliakan kerana budi pekerti. Ini memerlukan dan ia memerlukan apa yang dikatakan islah masata', perubahan menyeluruh asas di akidah dan ilmu. Dan ini cabaran besar. Tetapi sebab itu pada khidmat saya dalam program kita, ya, ada kaitan dengan apa yang saya faham daripada sejarah perjuangan Rasulullah. Program kita, ya, perasaan ilmu yang penting juga, golongan mustad'afin, du'afa wal masakin wa susah. Ini kita jaga. Ya. Sebab itu signal awal saya kata kita menang insya-Allah. Supaya bagi signal kita tahu tentang berita du'afa wal masakin, turun pegangnya. Insya-Allah. Kemudian masalah pendidikan. Pastikan pendidikan itu falsafahnya Ad-dabani Rabbi fa-ahsan ta'dibi. Cikgu dulu ingat, ya. Maknanya pendidikan itu sebagai asas pembinaan akhlak dan budi pekerti. Ilmu, tetapi untuk membentuk karakter pribadi. Dan sebab itu maka kita tentukan pendidikan kepada percuma, tak payah-payah, dari sekolah rendah sampai sekolah menengah sampai sekolah universiti. Apa jadi tentang hutang sekarang di PTN? Maka kita batalkan hutang itu supaya tidak membebankan rakyat dari segi pendidikan. Kerana saya katakan, kalau saya belajar pengalaman Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, yang mula jadi asas kepada rakyat itu ialah tradisi ilmu. Dan dengan kita dalam sistem yang agak moden ni, kita boleh buat batal. Kalau tidak, dan dengan maksud apa? Maksud mendorong rakyat. Bagi kaya berbapa semua, yang miskin ni, apa lagi nak buat? Apa lagi boleh dapat? Bagi cuma lah, maksudnya mesti. Cuma tumpu bagi anak-anak mengaji, bagi pandai sikit. Yang lain kita tanggung semua. Kerana anak petani, anak pekebun kecil di tanah merah, kalau anak dia, bapa dia pekebun kecil, anak dia tu pekebun kecil, melainkan anak dia belajar tinggi sikit, baru boleh naik tahap kehidupan. Caranya ya, mudah-mudahan Allah SWT memberikan kepada kita. Dan saya terima kasih kerana jazakumullah khairan katsiran, tekun dengar, dan dalam cuaca begini pun masih ramai, alhamdulillah. Dan saya nak ke Acang dan ke Terek. Sekali ucap terima kasih kepada pemerintah dan Cikgu yang ada teluk menegarakan dan berkuasa masjid. Doakanlah kan kita akhirnya, mulanya dan akhirnya semuanya dengan doa. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.